Berkenaan dengan harta yang bukan termasuk di dalam pusaka. Jadi hak ni dia perlu tolak lah. Dia perlu tolak daripada harta si mati. Baik, apa yang perlu ditolak tu? Iaitu harta yang telah dijual. Ni maklum lah. Dan harta yang telah dijual, diwakaf. Ni pining banyak. Bila dah wakaf, banyaklah waris ni tuntut balik. Bila dulu ni, biasalah. Bila wakaf tu dengan mulut, dia akan menyebabkan waris ini dia menuntut. Walaupun kadang-kadang tanah tersebut dah dibuat kubur, dibuat masjid, macam-macam lah isu di Pulau Pinang tu. Sebab Pulau Pinang ni antara yang paling banyak tanah wakaf. Antara yang paling banyak tanah wakaf. Ialah penduduk-penduduk yang imigran yang datang tu, yang mana mereka ini kaya lah. Kaya kan. Bila kadang-kadang nak balik, mereka meninggalkan harta yang banyak. Dan ada anak di kalangan orang tempatan. Jadi bila mereka dah bagi cukup kepada anak mereka ini, maka ada tanah. Dan tanah tu bukan sikit lah. Tanah di tempat-tempat yang strategik. Yang di Georgetown, memang banyak tanah wakaf dekat situ. Di tempat menara Pulau Pinang tu, menara Pulau Pinang tu pun pada asalnya Komtar tu adalah tanah sebahagiannya adalah tanah wakaf. Jadi banyak tanah wakaf dekat Pulau Pinang. Adalah waris-waris yang menuntut. Waris yang menuntut. Jadi hak ni pening kepala pengurus wakaf di Pulau Pinang tu nak menyelesaikan perkara tersebut. Sebab apa? Adanya sebahagiannya tidak direkodkan. Dihibah ataupun dipegang amanah. Jadi semuanya itu adalah ditolak daripada harta pusaka. Khairat kematian. Khairat kematian ni memang untuk urus inilah si mati. Wasiat. Wasiat ni dia tak sebut dalam. Wasiat tu termasuklah. Tetapi wasiat ini dia dah diberikan semasa hidup sebenarnya. Tetapi kuat kuasanya selepas mati. Kuat kuasanya selepas mati. Sebenarnya sama juga dengan hibah. Hibah ni masa kita bincang dulu adanya hibah bersyarat kan. Adanya hibah bersyarat. Jadi tak ada masalah untuk diguna pakai hibah bersyarat ataupun wasiat. Tak. Hibah ni ikut kepada si pemilik harta tu lah. Dia sebab sama dengan konsep pemberian. Pemberian. Maknanya kalau contohnya saya nak bagi haji apa sajalah harta daripada saya, misalnya nak bagi kereta kan. Kereta, saya tak perlu tanya kepada mak ayah saya misalnya. Ataupun tanya kepada adik-beradik. Sebab harta tu adalah harta saya. Jadi, saya boleh bagi kepada sesiapa sahaja mengikut kerelaan saya lah. Contoh kan. Tapi pejabat tanah ni dia bukan orang yang tahu berkenaan dengan hukum hakam. Jadi bila pejabat tanah ni kalau dia nak arah macam tu, jadi kalau misalnya dia cakap macam tu, dia tak tertaluk kepada hukum syarak lah. Mungkin itu wallahu alam pendapat dia ke, pandangan dia ke apa ke kan. Kerana apa? Kalau ikut hukum syaraknya, apabila harta itu adalah milik kepada individu, maka sama ada orang dalam ataupun orang luar boleh dia untuk memberikan
Kan, contoh kalau orang luar pun boleh kita bagi, apatah lagi orang dalam lah. Kan? Nak perlukan persetujuan daripada orang lain, tak perlu. Sebab apa? Dia bukan syuraka. Dia bukan orang yang rakan kongsi ke, kan? Tapi kalau dia adalah rakan kongsi kita, contohnya, kita share tanah tu dengan adik-beradik kita. Kan? Mungkin tanah tu adalah hasil dengan isteri kita. Ataupun rumah ada hasil bersama dengan isteri kita. Kan? Ada dua penama ataupun hasilnya daripada usaha sama, maka kat situ baru kita perlukan keizinan daripada rakan kongsi kita lah. Tapi kalau itu 100% kita punya, kan, 100%, maka kita nak bagi kepada anyone, siapa yang kita nak bagi, tak ada masalah. Itu hukum syarak lah. Tapi kalau wallahu alam, kalau undang-undang ke apa ke, tak pasti. Kalau di petikai itu yang perlu untuk secara bertulis. Kan, secara bertulis. Jadi bila secara bertulis, itu pun boleh jadi jugalah. Maknanya pejabat tanah ke apa ke, dia tak nak isu selepas meninggal nantilah. Kan? Contohnya had waris lain tak tahu, tiba-tiba dah dapat kepada orang yang tertentu. Jadi kat situ akan berlaku pertikaian lah. So boleh jadi dengan beranggapan macam tu lah. Mungkin dari sudut apa orang kata, tak nak berlakunya pertikaian di kemudian hari. Dia bukan syarat lah. Dia bukan syarat. Dia pemberian. Tetapi pemberian itu kadang-kadang kita kena bersifat adil jugalah. Bersifat adil. Maknanya kalau kita lihat, ya, ada sebab makruh kalau misalnya kita tidak adil dalam pemberian terhadap anak-anak kita lah, terutamanya. Contohnya sebab bila tidak adil itu, dia memberikan sebahagian anak itu melebihi sebahagian anak yang lain. Melainkan ada sebab lah. Kan? Melainkan ada sebab. Contohnya anak yang kecil masih lagi tak ada tanah ataupun tak tahu nak duduk dekat mana. Sedangkan abang-abang dia yang lain dah ada pekerjaan dan tanah. Jadi mungkin pada waktu tu untuk maslahah kepada anak yang kecil tadi, bolehlah kita berikan tanah tu siap-siap kepada dia. Tetapi dia sama ada boleh untuk hibah secara terus ataupun hibah bersyarat lah. Tetapi hibah bersyarat tu kita kena pergi dekat yang menguruskan, biasanya hak ni yang menguruskan wasiat. Wasiat shop ke ataupun ialah badan-badan tu lah yang kita perlu daftarkan kita punya harta tu. Tetapi dia dengan fees lah. Dia ada yuran.